Warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Destinasi IKIM pada waktu ini. Masih bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Alhamdulillah kita dapat lagi bertemu untuk pertemuan kita petang ini dalam perbincangan dalam rancangan Islam Agamaku. Ya. Dan seperti biasa kita bersiaran di setiap hari petang Selasa ini. Kita akan sama-sama hayati lagi perkongsian dari tetamu kita yang dah pun bersedia di dalam talian, Mona. Kan Alhamdulillah dapat lagi kita lihat wajah beliau, Masya Allah. Alhamdulillah. Kita nak mengalu-alukan, ini dia bersama di talian yang berbahagia Ustaz Datuk Dr. Zaifuddin Mat Rasib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DJ Syafiq, DJ Mona, apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah bagus. Selamat Hari Raya. Masya Allah. Selamat Hari Datuk. Alhamdulillah. Datuk. Masih lagi ruangkan masa bersama kita petang ni Datuk untuk kita nak bercerita dengan tajuk, setiap kali kita bincang mesti ada tajuk baru. Alhamdulillah. Kan? Allah. Dan untuk petang ini kita akan bincangkan tentang mukjizat saintifik Al-Quran Al-Karim. Masya Allah. Dan untuk para pendengar, kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM. Boleh tonton di situ. Dan juga para pendengar yang ingin menghantar soalan, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29004004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Baik, kita nak mulakan dengan tajuk ini untuk kita nak tahu juga dengan mukjizat ni, kehebatan Al-Quran ni memang tiada tandingannya. Allah beri kehebatan Al-Quran untuk kita sebagai panduan yang sangat-sangat terhebat. Dan salah satu mukjizat Al-Quran ialah keaslian Al-Quran tetap terpelihara. Kan diguna pakai sampai bila-bila kan Ustaz? Dan juga persoalannya yang timbul, bagaimana Allah menjaga keaslian Al-Quran yang telah diturunkan sejak 1400 tahun yang lalu. Ustaz, silakan. Ya. Terima kasih DJ Syafiq dan DJ Guna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dihormati sekalian, selamat menyambut Hari Raya dan selamat berpuasa bagi mereka yang masih lagi berpuasa 6. InsyaAllah moga-moga kita dapat habiskan puasa 6 sebelum menjelang habis bulan Syawal nanti. Persoalan yang timbulkan, bagaimanakah Al-Quran yang telah pun diturunkan 1400 tahun yang lalu masih lagi terjaga keasliannya sampai sekarang. Kalau kita perhatikan ya DJ Syafiq, DJ Mulana dan saudara sekalian, bagaimana Allah SWT menurunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam 3 peringkat. Peringkat yang pertama daripada Allah SWT ke Lauhul Mahfuz. Dan ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam surah Al-Buruj. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhil Mahfuz. Dia adalah Quran yang majid, yang mulia di Lauhil Mahfuz. Kemudian penurunan yang kedua, penurunan yang pertama dia diturunkan sekaligus. Penurunan yang kedua juga berlaku diturunkan sekaligus daripada Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Ini juga diturunkan sekaligus. Yang selalu kita dengar di bulan Ramadan disebutkan Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sungguhnya Al-Quran diturunkan pada malam Qadar, iaitu daripada Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Kemudian peringkat yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara munajjaman ataupun peringkat demi peringkat, sedikit demi sedikit selama 23 tahun sepanjang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini proses penurunan Al-Quran. Kemudian Quran sempurna diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam jangka masa 23 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi proses penurunan ini telah pun sempurna 1400 tahun yang lalu. Bagaimanakah kitab yang telah berumur 1400 tahun yang lalu masih lagi kita yakini terjaga keasliannya? Kalau kita perhatikan apa yang Allah SWT jelaskan dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kita perlu rujuk dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9. Sungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra. Az-zikra sini para mufassirun menafsirkan sebagai Al-Quran. Kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaga keaslian Al-Quran. Okey. Apa yang dijelaskan oleh Jalalain, dalam tafsir Jalalain ini menyatakan bahawa Allah SWT sendiri yang menurunkan Al-Quran dan Allah SWT sendiri yang mengambil tanggungjawab
untuk menjaga keaslian Al-Quran. Oleh itu, walaupun Al-Quran telah pun 1400 tahun yang lalu sempurna diturunkan ke muka bumi ini kepada Nabi Muhammad SAW, Allah SWT tetap menjaga keasliannya. Bagaimanakah proses keaslian Al-Quran ini dijaga? Sewaktu zaman Nabi Muhammad SAW, Quran turun sedikit demi sedikit. Dan setiap kali turun, Rasulullah akan ajarkan pada para sahabat. Dan ada di kalangan para sahabat yang menghafal Al-Quran. So ini step yang pertama, zaman Rasulullah SAW. Apabila Quran turun, Nabi sendiri menghafal dan para sahabat juga menghafal Al-Quran. Ada beberapa orang sahabat Nabi Muhammad SAW, ya, DJ Syafiq, DJ Munah, yang pakar dalam bidang ilmu qiraat. Antaranya ialah Uthman bin Affan yang juga merupakan menantu Nabi. Ali bin Abi Talib juga menantu Nabi. Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Abu Darda, Abu Musa al-Ash'ari. Ini di antara 7 orang sahabat Nabi yang pakar dalam bidang qiraat. Demikian juga zaman Nabi Muhammad SAW telah pun mula Quran ini ditulis, tetapi bukan dalam bentuk satu mushaf, satu buku. Ditulis dalam lembaran-lembaran dalam kulit-kulit binatang, di pelepah tamar ataupun di tulang-tulang berikan. Dan di antara penulis wahyu ialah 4 orang Khulafa ar-Rashidin, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, termasuklah Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Khalid bin Walid dan Thabit bin Qais. Ini peringkat pertama. Bagaimana zaman Nabi Muhammad SAW ini dijaga melalui hafalan para sahabat, dan yang kedua juga penulisan para sahabat ayat Quran ini di lembaran-lembaran kulit binatang dan juga pelepah tamar dan juga tulang-tulang yang tidak diaturkan, disusun dalam bentuk satu buku. Kemudian peringkat yang kedua, bagaimana selepas wafatnya Rasulullah SAW, datangnya khalifah yang pertama, iaitu zaman Abu Bakar. Apabila datang zaman Abu Bakar, antara insiden yang paling penting ketika itu, ada kelompok umat Islam yang dianggap riddah ataupun keluar dari Islam kerana enggan untuk mengeluarkan zakat. Dan berlakulah peperangan yang besar di antara Khalifah Abu Bakar bersama dengan umat Islam dengan kelompok riddah ini yang diketuai oleh Musailamatul Kadzab di satu tempat bernama Yamamah. Dan peperangan ini dinamakan peperangan Yamamah. Dan dalam peperangan ini lebih kurang 500 hingga 600 orang para hufaz Al-Quran yang telah pun syahid, menyebabkan timbulnya kebimbangan Sayyidina Umar terhadap perkara ini. Lalu Umar memberikan cadangan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran. Pada peringkat awal, Abu Bakar agak kebimbangan, tidak mahu untuk mengumpulkan Al-Quran sebab Nabi tak lakukan. Tapi setelah yakin dengan hujah Sayyidina Umar, akhirnya Abu Bakar setuju untuk mengumpulkan Al-Quran. Jadi Abu Bakar pun memberi tanggungjawab Zaid bin Thabit, salah seorang sahabat yang pakar dalam bidang Al-Quran ini, untuk mengetuai kelompok ataupun kumpulan sahabat mengumpulkan Al-Quran. Jadi Abu Bakar berpesan pada Zaid, kumpulkan semua Al-Quran yang ditulis dan juga para sahabat yang hafal Al-Quran untuk disatukan. Jadi Zaid pun menyusun Al-Quran ikut aturan mushaf yang telah dibaca oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat, ikut susunannya daripada surah Al-Baqarah sampailah surah An-Nas. Dan Quran ini sempurna dikumpulkan zaman Abu Bakar. Kemudian setelah Abu Bakar wafat, Al-Quran ini disimpan bersama dengan Sayyidina Umar. Kemudian apabila Sayyidina Umar wafat, Quran ini disimpan oleh Hafsah yang merupakan anak Sayyidina Umar dan juga isteri Rasulullah SAW. Ini peringkat yang kedua, peringkat zaman Sayyidina Abu Bakar. Kemudian peringkat yang ketiga, peringkat zaman Sayyidina Uthman. Zaman Sayyidina Uthman, Islam berkembang, menguasai 2/3 dunia ini. Dan yang jadi masalah ketika itu, bermulanya orang membaca Al-Quran mengikuti dialek yang berbeza-beza. Kita lihat kalau kita bahasa Melayu, ya, DJ Syafiq, DJ Munah dan saudara pendengar sekalian, bahasa Melayu ini pun banyak dialek. Kita ada dialek Terengganu berbeza, dialek Kelantan berbeza, dialek Utara berbeza, dialek Negeri Sembilan pun berbeza, kan? Demikian juga bahasa Arab. Jadi ada ramai di kalangan umat Islam di kala itu yang mula membaca Al-Quran mengikut dialek-dialek mereka sendiri. Tidak seperti mana Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini menyebabkan timbulnya kebimbangan di kalangan para sahabat. Antaranya ketika itu ialah Huzaifah bin Yaman. Setelah berlakunya habisnya peperangan
Armenia dan juga Azerbaijan, maka Huzaifah bin Yaman pulang dan bertemu dengan Khalifah Uthman ketika itu, menyatakan kepada beliau kebimbangan terhadap kemungkinan berlakunya perpecahan di kalangan umat Islam lantaran mereka membaca Al-Quran mengikut dialek mereka, bukan seperti mana yang diturunkan oleh Allah SWT. Lalu Sayyidina Uthman pun memberikan tanggungjawab pada Zaid sekali lagi untuk mengumpulkan Al-Quran, dan Sayyidina Uthman meminta Hafsah menyerahkan kembali Al-Quran yang telah ditulis oleh di zaman Abu Bakar. Kemudian Zaid bin Thabit bertanggungjawab oleh Khalifah Uthman mengetahui beberapa orang sahabat untuk menulis kembali Al-Quran dalam bentuk susunan yang teratur ikut qiraat yang berbeza-beza seperti mana yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidina Uthman berpesan pada Zaid, sekiranya ada perbezaan di kalangan kamu wahai penulis wahyu yang diketuai oleh Sayyidina Zaid bin Thabit ini, ada perbezaan pendapat, hendaklah kami ikut dialek yang dibaca oleh masyarakat Quraisy, sebab Al-Quran diturunkan dalam dialek Quraisy. Oleh itu Zaid pun mengumpulkan balik Al-Quran yang berada bersama dengan para sahabat dan ditulis dalam bentuk mushaf. Ada 6 mushaf semuanya. Setelah siap, satu mushaf dihantar ke Mekah, satu di Kufah, satu di Basrah, satu di Damsyik, satu lagi di Madinah, dan satu lagi dipegang oleh Sayyidina Uthman. Manakala yang Hafsah punya, Sayyidina Uthman kembalikan. Ini zaman Sayyidina Uthman. Kemudian selepas Sayyidina Uthman wafat, tidak ada lagi penulisan Al-Quran seperti mana zaman para sahabat yang lalu, Abu Bakar dan juga Uthman. Sebaliknya di kala itu ramai di kalangan umat Islam yang menghafal Al-Quran, dan Al-Quran telah pun diterbitkan dalam bentuk buku dan disebarkan seluruh dunia seperti mana yang kita ada sekarang. Satu perkara yang unik ya DJ Syafiq, DJ Muna yang sedang mendengar sekalian, bahawa Al-Quran daripada zaman Rasulullah sampai sekarang satu-satunya kitab yang ada di dunia ini yang dihafal oleh manusia huruf ke huruf, kulit ke kulit. Tidak ada kitab yang di dunia ini yang dihafal demikian. Kita tidak nafikan ada kitab-kitab hadis yang dihafal oleh para ulama, tetapi tidak seramai orang yang menghafal Al-Quran. Dan inilah yang menyebabkan Dr. Gary Miller tertarik bagaimana kehebatan Al-Quran ini yang tetap terjaga keasliannya walaupun telah berumur 1400 tahun lamanya. Dan ini juga menjadi sebab kenapa seorang pendakwah yang terkenal bernama Yusuf ST yang telah memulai agama Islam dan menukar nama beliau kepada Yusuf ST. Di kala mana beliau berdebat dengan seorang Muslim yang bernama Muhammad daripada Egypt. Beliau bersama dengan isteri beliau, bapa beliau, ibu beliau berkumpul bersama dengan Muhammad membawa wasi Bible yang berbeza-beza. Lalu dia tanya pada Muhammad, wahai Muhammad, wasi Quran yang mana satu yang kamu bawa? Lalu Muhammad menjawab, kami hanya ada satu saja Quran. Kami tidak ada banyak Quran. Yusuf ST terkejut ketika itu. Sedangkan dalam agama Kristian mereka mempunyai versi Bible yang berbeza-beza. King James Version, New International Version, Good News Bible, New International Standard, dan banyak lagi versi yang berbeza. Yang jadi masalah ya, setiap versi ini berbeza antara satu sama lain. Tetapi Al-Quran tetap satu. Ini menyebabkan Dr. Yusuf ST teruja dan akhirnya beliau memulai agama Islam. Inilah bagaimana Allah menjaga keaslian Al-Quran sampai sekarang masih lagi terjaga berada di tangan kita semua. Masya Allah. Itu dia mana hebatnya kitab Al-Quran itu, bagaimana Allah peliharakannya. Allah juga menggerakkan hati-hati manusia menghafalkannya, kan? Masya Allah. Dan juga kalau boleh hafal tu siap boleh tulis balik, boleh salin balik dan boleh cek lagi ayat ke berapa, juzuk ke berapa. Hebatnya. Alhamdulillah. Masya Allah. Terima kasih Datuk atas pencerahan, dan untuk Datuk kita berhati seketika, para pendengar juga kita berhati seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini, dan untuk para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp Konti dan juga boleh tinggalkan di FB IKIM FM. Betul. Dan untuk para pendengar kita berehat pada waktu ini, kita kembali selepas ini.